Kapah dengar lah, kami nak habaq. Saya Ainil Huda binti Abdul Razak, pegawai psikologi Kolej Komuniti Aeropolis. Saya selaku penjawat awam mengucapkan terima kasihlah kepada pihak kerajaan kerana belanjawan pada tahun 2022 ini menekankan kepada semua keperluan rakyat Malaysia pada masa zaman sekarang, yang mana kita tahu bahawa belanjawan pada 2022 ini menekankan kepada 3R, iaitu recovery, resilient dan juga reform, yang mana keadaan ekonomi dipulihkan dan juga ketahanan kerajaan ditambah baik dan juga pembaruan dilaksanakan, yang mana saya lihat kerajaan sangat meneliti keperluan rakyat Malaysia dari segenap lapisan masyarakat, iaitu di peringkat OKU sendiri akan menerima bantuan, dan juga penjawat awam sendiri menerima insentif, yang mana kerajaan sangat menitik beratkan dari segi frontliner dan sebagainya. Dan kemudian bagi saya sebagai seorang pegawai psikologi, melihat kerajaan meneliti sehingga kepada peringkat kesihatan mental, yang mana sekarang ini ia merupakan isu yang wajar dititik beratkan. Dan secara keseluruhannya belanjawan pada tahun 2022 ini sangat holistik dan memenuhi keperluan dan menunjukkan kerajaan kini sangat prihatinlah kepada rakyat Malaysia. Terima kasih kerajaan Malaysia. Saya Cik Rasalah Kaliapa dari Kolej Komuniti Arab. Saya kerja sebagai pensyarah kat sini. Okay. Secara keseluruhannya daripada apa yang saya dengar ni, bajet 2020 ni memberi banyak manfaat kepada semua golongan rakyat Malaysia lah. So saya harap kehidupan semua rakyat yang dilanda pandemik ini akan meningkat jadi baik, better. So melalui peruntukan-peruntukan yang diberi daripada kerajaan lah. So hopefully everything gets better after this. Okay, thank you. Pada pandangan saya, bajet 2022 ni bajet yang saya rasa sangat inklusif dalam ke arah membawa negara kita pasca COVID-19 lah, ke arah recovery pada masa yang akan datang. Dan saya lihat semua golongan dalam keluarga Malaysia mendapat manfaat, insyaAllah akan mendapat manfaat dalam bajet 2022 ni, dan semoga apa yang dirancang oleh kerajaan ni akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pembentangan bajet yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan baru-baru ini, kita dapati banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi menambah sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, terutama dalam memberikan perkhidmatan yang lebih baiklah kepada rakyat di bawah sana. Dan antara perkhidmatan yang kerajaan lipat gandakan ialah penambahan kenderaan van mobile dan kios yang akan ditambah lebih banyak di masa hadapan. Sebenarnya ini merupakan proses kerajaan dalam ke arah memastikan perkhidmatan DPJ sampai ke peringkat umum, terutama kepada rakyat yang menagih perkhidmatan yang sangat-sangat berkualiti daripada kerajaan, terutama DPJ. Dan dalam pembentangan bajet tersebut juga kerajaan telah mengumumkan pemberian ataupun setiap belia akan menerima bayaran secara online sebanyak RM150, yang mana sebenarnya ia bertepatan dengan hasrat TPJ ke arah penyampaian perkhidmatan, iaitu proses cashless sebenarnya, yang mana rakyat ataupun belia-belia ni dapat kemudahan yang kerajaan berikan untuk melakukan apa juga transaksi atas talian dengan pihak DPJ. Saya Nur Syafawati binti Muhammad Ismail dari Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Perlis. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan yang telah membentangkan bajet bagi tahun 2022 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan kita pada hari Jumaat yang lepas. Berdasarkan bajet yang telah dibentangkan, kita dapat melihat bahawa kerajaan sangat komited dalam membuat bajet kepada semua golongan, termasuk golongan rentan. Dan sebagai mewakili golongan belia, saya amat berterima kasih kepada kerajaan kerana memberi diskaun PTPTN kepada golongan belia yang baru nak memulakan kehidupan. Jadi dengan pemberian diskaun ini sangat memberi kebaikanlah kepada golongan belia. Dan bagi mewakili Jabatan Perpaduan juga,
kita lebih dikenali sebagai jabatan yang mempelopori kawasan rukun tetangga. Jadi dengan pemberian geran sebanyak RM6,000, ini akan diliputi oleh 8,000 KRT. Ini menunjukkan kerajaan sangat komited dalam mendukung agenda perpaduan nasional supaya KRT terus utuh dalam menyampaikan maklumat dan menjadi mata dan telinga kepada kerajaan. Kita dapat banyak benefit juga, walaupun sebenarnya kita memberikan lebih daripada itu sebenarnya. Sebagai ibu tunggal, saya dalam di hati ni makin bertambah, alhamdulillah, rezeki kan untuk anak-anak. Dan untuk guru kapal pun ada juga penambahan yang kerajaan umumkan. Terima kasih banyak.